السلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما التوفيق إلا بالله وما توكلي إلا على الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات الله وسلامه عليه على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة حتى أتاه اليقين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك. اللهم ارزقنا بمتابعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Wabak Muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk kita bertemu pada malam yang berbahagia ini untuk sama-sama kita berada di dalam satu majlis ilmu. Majlis ilmu ini majlis disebut sebagai majlis iman, sebagaimana yang dipelopori bermula daripada Nabi kita Muhammad SAW sampailah kepada zaman para sahabat. Di antara ramai-ramai para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'in ada seorang yang bernama Abdullah Ar-Rawahah. Abdullah Ar-Rawahah ini dia tak boleh, dia pantang tengok orang duduk saja, terutama selepas daripada solat. Bila mana dia melihat ada orang yang duduk-duduk tanpa melakukan apa-apa, maka dia akan bangun berdiri di hadapan para sahabat yang lain dan dia akan berkata, ta'al bina nu'min sa'ah. Jom sama-sama kita beriman sebentar. Jom sama-sama kita pakat-pakat beriman. Apa makna pakat-pakat beriman? Iaitu mereka, kata mereka, natazakaru sa'ah, kami saling berbincang, bermuzakarah tentang perkara-perkara agama. Dan ini yang dilakukan oleh zaman salafun salih sehingga dijadikan masjid-masjid. Zaman tersebut tidak mempunyai surau, mereka ada masjid. Masjid mereka dimanfaatkan semua-semua sehingga pada setiap tiang masjid, pada setiap tiang masjid nescaya akan ada halaqatul ilm, halaqah ilmu yang ada seorang guru yang mengajarkan berbagai ilmu di mana-mana masjid. Kalau ada 40 tiang, maka 40 tiang itu dimanfaatkan. Sebagaimana kalau siapa yang pergi ke tanah haram, baik Makkah ataupun Madinah, nescaya kita akan dapat jumpa naik ke tingkat 2, akan ramai orang kita tengok yang duduk berdekatan dengan tiang, ada seorang bersandar dekat tiang. Yang sandarnya siapa? Sandarnya adalah guru. Yang duduk melingkari tiang, anak murid. Kita hari ini terbalik. Yang sandarnya siapa? Yang sandarnya anak murid. Yang duduk depannya siapa? Yang duduk depannya adalah guru. Di zaman hari ini, cerita zaman dulu, tak apa, tak ada ni. Nak cerita zaman dulu, zaman salat dan sekolah. Baik, topik kita malam ni, kita nak cerita pasal tengok tajuk macam suspense. Cerita pasal cinta. Ustaz cinta kok ada ustaz, kalau siapa type dalam Facebook, ada seorang ustaz dipanggil Ustaz Cinta. Ustaz Cinta ni cerita pada cinta lah, nama pun Ustaz Cinta. Siapa yang ada masalah perihal cinta boleh tanya ustaz ni, dia akan cerita tentang cinta. Saya bukan Ustaz Cinta. Jauh sekali lah, jangan panggil saya Ustaz Cinta. Panggil juga mampu ayam. Jangan panggil Ustaz Cinta. Kebetulan tajuk yang diletakkan
tajuk cerita sahaja berkaitan tentang cinta, ataupun 10 soalan tentang cinta, ataupun 10 soalan cinta atau tidak. Lebih kurang lagi, iaitu 10 soalan tentang cinta. Cerita tentang cinta. Cinta ni di dalam bahasa Arab disebut sebagai hub. Kenapa hub ini berfungsi dengan satu perkataan yang lain juga dalam bahasa Arab? Maksud perkataannya sama, maksudnya berlainan. Kalau disebutkan 2 kali hub ataupun hak, ejaan sama, baris berlainan, maka dia jadi buah tembikai. Kalau hub ataupun hak, dia jadi buah tembikai. Kenapa buah tembikai? Makna hub ni berasal daripada kalimah biji, bijian ataupun biji. Bila sebut kalimah hub, datang daripada kalimah biji. Kenapa kalimah biji? Apa kaitan? Yang kedua, daripada biji ini boleh pergi pula kepada cinta. Kerana cinta itu perlu disemai. Cinta ni bahasa sastra sikit lah. Cinta itu perlu disemai. Kalau tak semai, mana akan dapat hasilnya. Nak mengorak pun dia ada modal. Tak boleh main air saja. Kalau siapa yang mengorak pakai air, ada orang perempuan tertarik dekat dia, perempuan tu memang bengong lah. Tak bengong maknanya oman lah. Murah sangat kita kata kalau boleh percaya. Terutama lelaki. Semalam ke 3 hari yang lepas ada satu soalan. Orang tanya apa pandangan Ustaz berkaitan tentang flash mob. Flash mob apa? Saya pun tanya. Flash mob Ustaz yang orang buat kat KLCC. Yalah, flash mob apa? Flash mob menetek. Dia mau sebut tu terang. Orang boleh. Apa jawapan kita? Saya kata minta maaf lah, api tu tak berapa nak sedik lagi. Kenapa tak berapa nak sedik? Dia tak pandai fikir. Sehingga ulama psikologi, ahli psikologi, dia orang buat kajian di antara lelaki dan perempuan. Cara berfikir lelaki dan perempuan ini cara yang berbeza. Orang lelaki bila dia nak bercakap, perkataan yang dia nak bercakap itu akan berjalan terlebih dahulu di dalam tubuh badan dia, kemudian baru keluar jadi butiran perkataan. Sebab tu kaki menentu orang lelaki, dia fikir dulu sebelum bercakap. Baik, ada pun orang perempuan, dia keluar dulu kataan dia, kemudian dia masuk balik ke dalam kepala. Keluar, masuk balik. Keluar, masuk balik. Sebab itu orang perempuan dia suka minta maaf. Sebab selepas cakap baru dia fikir. Tak isu flash mob tu, isu dia buat dulu baru fikir. Lepas tu bila dah fikir, orang dia semua berkata komen, baru tahu minta maaf kalau kita salah. Macam mana tersilap. Tapi nak ceritakan poin dia, iaitu dalam bab kadang-kadang nak katakan cinta ni benda yang kena disemai. Dia bukan sekadar main idea saja bercakap, kita terus percaya I love you, you love me, kemudian habis cerita. Sebab tu saya selalu sebut dekat pelajar-pelajar saya yang muda-muda, saya kata minta maaf lah. Orang yang bercinta ni sama ada yang datang minta pandangan Ustaz, apa pandangan Ustaz? Saya nak teruskan pengajian dahulu sampai habis ke, ataupun saya nak kahwin dahulu? Dia kata kenapa tanya macam tu nya? Dia kata saya sedang dilamun cinta dengan Ustaz. So bila dilamun cinta ni, saya takut saya tak boleh kontrol diri. Saya pun kata yang angkat bila dilamun cinta, sebab saya tak apa. Kemudian ada fikir pula masalah yang akan datang. So makna nak katakan apa? Iaitu perkataan cinta ni kadang-kadang menjadikan manusia jadi macam mana? Dia akan jadi tak tahuan. Cinta ini juga menjadikan seorang itu kadang-kadang buat satu benda yang luar biasa. Cinta itu menjadi satu peranan, iaitu pelonjak bagi manusia. Kerana cinta. Apa dia cinta? Cinta itu kasih. Apa dia kasih? Suka. Apa dia suka? Sayang. Apa dia sayang? Rindu. Ini semua perkataan-perkataan dalam ketika orang bercinta ni. Orang bercinta maksud dia tinggi. Sebab tu kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat rahim. Rahim ni penyayang. Penyayang ni tinggi lagi daripada cinta. Kerana apa? Kerana sayang itu dia datang selepas bila kita suka, dia akan datang perasaan sayang. Dan sayang ini, perkataan yang paling hebat daripada sayang adalah kalimah rahim. Rahim ini paling hebat. Penyayang berada di bawah, tapi sayang ni berada di bawah. Tapi bila sebut rahim, penyayang. Beza sayang dengan penyayang. Sayang, tapi penyayang disebut sebagai rahim. Rahim ni luar biasa. Sebagaimana nanti kita akan sebut ada cerita pasal berkaitan tentang rahim ni. Baik, maka kasih, sayang, rindu, cinta, suka, semua dia datang bertitik tolak daripada kalimah yang dinamakan sebagai kalimah hub.
Sehingga Imam Al-Ghazali memikirkan bila cerita berkaitan tentang cinta ni, Imam Ghazali dia tulis dalam kitab. Imam Ghazali tulis dalam kitab Mukashifatul Qulub, penawar bagi hati. Kerana cinta itu benda yang terletak di dalam hati. Cinta itu benda yang terpasang kat dalam hati. Kita jadi berkenan, suka. Maka dinamakan cinta. Dia kata, bila nak sebutkan pasal cinta ni, dia kata, saya nak bawakan kepada tuan-tuan satu kisah yang berlaku di zaman dahulu. Sebagai, dia kata, sebagai mukadimah pada tajuk topik cinta. Cerita apa yang dia bawa? Dia bawa cerita berkaitan tentang Laila dengan Majnun. Pernah dengar cerita Laila dengan Majnun? Laila ni dikatakan nama Laila tu, nama Laila tu adalah perempuan, nama Laila. Dan Majnun ni bukan nama asal dia. Majnun ni sifat dia. Katanya nama dia adalah Qais. Dan Qais ini dia ni jadi gila. Gila pun gila bercinta. Sehingga dinamakan kepada dia, ganti nama kepada Qais itu, digelarkan kepada beliau sebagai Majnun. Apa makna Majnun? Majnun ni gila. Dulu buku kartun dulu ni, siapa ingat tahu, apa yang usia 40 tahun ke atas, dia ingat ada satu buku kartun zaman bapak kita dulu, nama dia Majnun. Tahu Majnun? Pakcik tahu Majnun? Kenapa Majnun? Jenin itu datang dari kalimah junun. Junun ni apa? Gila. Nak cerita gila sampai dia buat lawak yang gila. So kalimah Majnun itu adalah kalimah orang gila. Kalau kita sebut anta Majnun, hang gila. Hang ni orang gila. Baik, jadi dinukilkan kisah Laila dengan Majnun. Laila ni seorang perempuan, Majnun ni seorang lelaki yang bernama Qais. Apa yang menyebabkan dia digelar sebagai orang yang gila ni? Sebab dia gila bercinta. Dan percintaan dia ni lambang percintaan yang luar biasa. Sehingga ditulis di dalam buku-buku sejarah kisah cinta tentang Laila dengan Majnun seakan-akan sama kisah cinta. Apa namanya Taj Mahal tu? Apa dia Taj Mahal? Syahrukhan. Syahrukhan pula apa? Shahjahan. Shahjahan kan? Mumtaz. Shahjahan dengan Mumtaz. Syahrukhan itu cerita Korea dah. Okey, baik. Baik, dirakamkan cerita di dalam kitab Mukashifatul Qulub. Ceritanya Majnun ni satu hari dia duduk dekat waktu malam. Tiap-tiap malam dia akan duduk di tingkap rumah. Duduk dekat tingkap rumah, maka dia akan memandang ke bulan. Tengok bulan. Sampai dia tengok keras, tengok bulan ni diam tak buat apa-apa. Orang yang lalu lalang tengok gelagat si Majnun ni. Orang pun tanya, "Oi Majnun, apa kau buat?" Dia pun jawab, "Tengok Laila." Orang tahu dah jawapan dia mesti akan ada kaitan dengan Laila. Dia pun jawab, "Tengok Laila kan?" Dia orang pun kata, "Mana Laila ni yang kau tengok tu? Kau tengok bulan." Dia kata, "Tidak, pada bulan itu adanya wajah Laila." Kau akan keluarkan bahasa sastra. Pada bulan itu adanya wajah Laila. Orang yang bercinta ni kadang-kadang dia tengok benda apa pun dia akan nampak orang yang dia cinta. Ingat zaman-zaman kita bercinta dulu, zaman pecah kaca, pecah gelas, sudah pecah arak balak. Ingat? Siapa hak umur 30 tahun ke atas mungkin ingat lagi kot. Bawah 30 tahun, zaman kita katakan generasi Y dah tak ada lagi dah. Ni zaman generasi X kot lah. Kita zaman generasi apa tu Sofi? Kita X kot. X, kau dah tahu? Dia zaman generasi Y ni dah tak ada lagi dah. Pantun-pantun macam tu. Ni zaman apa namanya, tak boleh mungkin. Zaman borak budak buah batu bunga. Tak pun buat roket lontar. Ke zaman Haji Nizam. Betul. Betul. Okey, baik. Zaman kita katakan bercinta zaman dahulu, macam mana buat? Bila kita berkenan dekat mana-mana orang yang kita cinta, yang kita suka, tak boleh tengok rupa dia naik basikal, kayu basikal kat depan rumah, tengok tangga rumah dia pun seronok. Tengok tiang rumah pun boleh. Tak boleh tengok depan, tengok belakang pun okey. Tak boleh tengok orang secara face to face ni. Tengok baca surat, tengok benda-benda yang ada kaitan dengan orang yang dia cinta. Yang ni orang yang cinta luar biasa. Dan ada satu benda kat dalam diri dia yang dinamakan sebagai kalimah hub. Apa dia hub itu? Iaitu kasih, cinta, sayang yang akan membawa kepada mustaqul kerinduan yang teramat sangat. Baik, so persoalan berkaitan tentang cinta ni, kepada siapa yang kita nak cerita berkaitan cinta ni? Bukan cinta sebagaimana kita dulu cinta ni. Cinta manusia ni cinta yang pelik. Bahkan kadang-kadang cinta yang boleh menjahanamkan manusia. Sampai ada orang buat pantun tadi yang saya hubung kat dalam guru surau Nur Sakinah tadi ni.
Kerana saya tak ingat kat mana dulu tentang saya tak berarti pantun orang bercinta. Pantun apa? Cinta itu umpama kurang, makin digaru makin sedap. Sampai macam tu sekali orang buat pantun. Nak gambarkan dahsyatnya cinta sampai orang buat pantun begitu sekali. Ada lagi yang dahsyat. Satu lagi tanam pinang rapat-rapat. Biar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat, ku puyuh-puyuh ku bawa lari. Yang tu lagi puk. Lagi puk, orang lari puk. Boh pula, gabung pula dengan satu lagu orang nak nyanyi lagi lagu apa? Jangan lupa buku merah. Ada satu saya tak ingat dalam lirik dan lebih kurang. Dia dah ingat? Tak ingat? Saya ingat dah syak lagi. Kan ramai peminat gegar bergegar kali ni. Tak nak? Okey, baik. Kita tengok. Okey, alhamdulillah. Baik. So, mana sampai orang buat pantun, sampai orang buat puisi, sampai orang tulis novel, nak ceritakan tentang hebatnya cinta. Dan cinta ni anugerah Allah berikan. Sehingga Allah sebut Zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah wal musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Kata Allah, kami hiaskan manusia. Allah hiaskan jiwa manusia dengan perasaan hubbus. Kalimah hub, perasaan cinta. Cinta kepada apa? Hubbus syahwat. Cintakan kepada kehendak-kehendak dan keinginan. Syahwat ni bukan benda berkaitan seks. Kadang-kadang bahasa Melayu ni dia salah, tidak. Dia ambil daripada bahasa Arab, dia tak syahwat. Kita tengok syahwat ni luar biasa. Syahwat ni adalah keinginan. Apa saja yang keinginan dinamakan syahwat. Apa yang kita inginkan, maka benda itu dinamakan sebagai syahwat. Hubbus syahwat. Manusia Allah hiaskan mereka dengan sukakan kepada benda-benda yang mereka inginkan. Minan nisa, antara perempuan-perempuan, wal banin, iaitu anak-anak, wal qanatiril muqantaratu minaz zahabi wal fiddah, timbang emas, timbangan emas dan juga timbangan perak, wal musawwamati wal an'am, dan juga barang-barang tatap-tatap binatang ternak, kebun-kebun, wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah kata itu semua adalah keseronokan kehidupan di dunia. Mata'ul ghurur, begitu, keseronokan yang kamu akan tertipu kepadanya. Tapi ada satu cinta yang mana cinta ini tidak akan menipu. Dan cinta ini membawa manusia pergi kepada syurga. Yang ni cinta ni yang kita nak bincangkan pada malam ni. Cinta yang menjadikan kita layak nak mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta yang nak menjadikan kita dapat duduk setempat, satu tempat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah cinta yang kita nak bincangkan pada malam ini. Cinta apa? Bila saya sebut 10 soalan tentang cinta, ataupun 10 soalan cinta kita ini, iaitu untuk kita tujukan khusus cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalannya, cintakah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebelum kita start 10 soalan ni, soalan yang pertama dahulu, ni tak masuk, ni soalan tambahan. Okey, tapi kita letak mula-mula. Soalan dia iaitu apa hukum cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa hukum cinta kepada Nabi? Okey, kita buat undian. Siapa yang kata cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib, angkat tangan. Okey. Siapa yang kata cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sunat, angkat tangan. Baik, nampak gaya macam ada tak betul. Dah tak kau, jangan tak angkat ni. Siapa kata sunat dulu, angkat tangan. Siapa kata wajib? Okey, maknanya tak ada yang kata sunat. Maka jawapannya, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sunat. Cinta Nabi bukan sunat. Hukumnya wajib. Apa dalil wajibnya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cinta cerita dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada para sahabat, apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum, kamu itu tidak dinamakan orang yang beriman. Kita semua yang ada hari ini tidaklah dinamakan kita orang yang beriman. Kata Nabi, hatta akuna ahabbu ilaikum, sehinggalah kamu jadikan aku insan yang paling kamu sayang, berbanding daripada bapa-bapa kamu. Hatta akuna ahabbu ilaikum min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in.
berbanding dengan bapa-bapa kamu, bahkan anak pinak kamu dan keseluruhan makhluk-makhluk yang lain, maka aku berada pada tempat yang pertama. Tuntutan untuk cinta Nabi ni, sayang kasih kepada Nabi SAW ni adalah hukumnya wajib. Nabi minta kita untuk kasih dan sayang kepada dia. Seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, mata as-sa'ah, bila berlaku kiamat?" Kata Nabi SAW, "Wa ma'adatal." Nabi tanya dia balik, "Apa persiapan kau?" Jawab pemuda ini, dia kata, "Ya Rasulullah, aku tak siapkan banyak perkara, melainkan dalam hati aku ni ada perasaan kasih dan sayang kepada kau." Apa respon Nabi SAW bila mendengar seorang sahabat kasih dan sayang kepada dia? Maka jawab Nabi SAW, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan berada dengan orang yang engkau sayang. Maknanya kat sini cinta dan kasih kepada Nabi SAW penyebab kepada kita akan berada dengan Nabi SAW di akhirat. Kisah bagaimana Nabi SAW satu hari Nabi berjalan dengan Umar dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk ke dalam masjid. Nabi pegang kedua belah tangan, sebelah tangan kanan pegang Abu Bakar, sebelah kiri pegang Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan Nabi berkata, "Hakaza nadkhulul jannah." Beginilah keadaan kita akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan berpegangan tangan. Maknanya dengan orang yang dia sayang. Kenapa Umar dan juga Abu Bakar As-Siddiq? Kerana mereka radhiyallahu anhu kita katakan radhiyallahu anhu wa radu anhu. Mereka redha kepada Nabi, mereka sayang kasih kepada Nabi. Allah juga redha dan Nabi juga kasih dan sayang kepada mereka. Sehingga kalau siapa baca kisah bagaimana Nabi SAW, Nabi melahirkan kasih sayangnya dengan ucapan. Nabi melahirkan kasih sayangnya dengan ucapan. Antara kisahnya kisah Mu'adz bin Jabal. Satu hari datang Nabi SAW bertemu dengan Mu'adz. Nabi berkata, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, inni la uhibbuk." Aku sayang sangat-sangat kau. Pernah kita pergi cakap dekat seorang kita sayang, kat mak kita, apa nak cakap? Bukan mulut, kat mak paling besar sekali. Siapa berani pergi cakap kat mak, saya sayang sangat-sangat kat mak. Air buang tadi hang ni. Dia macam anak dia, hang kita cepat, hang tak ada duduk kena aku dia. Mak kita pun pelik kalau kita pergi cakap. Tapi Nabi SAW orang yang terus respon. Kalau dia sayang, dia akan cakap kepada seorang tu, "Inni la uhibbuk." Dan bukan sekali, dia ulang sebut sebanyak 3 kali nak menunjukkan sungguh-sungguh aku sayang dekat kau. "Inni la uhibbuk," kata Nabi. Kata Nabi, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, aku sayang sangat-sangat kat kau. Ya Mu'adz, aku sayang sangat-sangat kat kau. Ya Mu'adz, inni la uhibbuk." 3 kali. 3 kali disebut dia sayang kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Pernah satu ketika kisah bagaimana Nabi SAW nak gambarkan bagaimana kasihnya Nabi SAW pada kita. Selepas daripada Fathu Mekah, pembukaan Kota Mekah, Nabi kembali balik ke Madinah. Ini saat-saat yang terakhir, tahun-tahun yang terakhir kewujudan Nabi SAW bersama dengan para sahabat. Ketika satu hari Nabi ingin nak pergi ke perkuburan, bukan perkuburan Baqi', tapi perkuburan Uhud, tempat iaitu syuhada Uhud. Ramai di antara sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in yang telah mati syahid di sana, yang dikebumikan di satu tempat berdekatan dengan Jabal Uhud. Ketika Nabi SAW sampai, diikuti oleh para sahabat di belakang Nabi SAW. Pada waktu tersebut Nabi berkata, aku teringatkan, perkenankan, ana ashtaq ataupun ana mushtaqun li akhwani. Aku rindu sangat-sangat kepada saudara-saudara aku. Kemudian para sahabat yang turut serta bersama dengan Nabi SAW pada waktu tersebut, antaranya hadis ini diriwayatkan oleh Anas. Anas ni pembantu peribadi Nabi. Dia kata bila Nabi SAW sampai saja dia sebut, "Assalamualaikum." Assalamualaikum apa ya? Ya darul mu'minin. Assalamualaikum wahai negeri tempat orang-orang yang beriman. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, ataupun wa inna ila rabbikum lalakun. Kami semua akan menyusul mengikuti kamu. Sehingga ada sahabat yang dah tak menangislah bila Nabi SAW menyebutkan perkataan yang sedemikian. Selepas daripada berdiam lagi, kemudian Nabi SAW sebut, "Ana mushtaqun li akhwani." Aku rindu sangat-sangat dekat saudara-saudara itu. Waktu tersebut para sahabat yang berada di belakang yang rasa pelik, dan mereka bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, alasna sahibuka wa Rasulullah? Bukankah kami ini sahabat engkau ya Rasulullah?" Jawab Nabi SAW, "Lastum."
bukan kamu. Antum sahabi, kamu sahabat aku, tetapi mereka adalah saudara aku. Nabi puji ataupun Nabi ingin, Nabi rindukan kepada saudara dia. Sehingga ditanya, siapa man ikhwanuka ya Rasulullah, siapakah saudara kau itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, man lam yarani fi hayati walakin yu'minu bi. Mereka-mereka yang tak pernah sekali pun seumur hidup mereka berjumpa dengan aku, tak pernah tengok aku, tak tahu bagaimana keadaan aku, tidak berada pada zaman aku, walakin yu'minu bi, tetapi mereka boleh beriman dengan aku, bahkan mereka boleh kasih dan sayang kepada aku. Yang ini kita nak ambil kelebihan orang-orang yang kasih dan sayang kepada Nabi SAW. Tapi kita tak tahu betul ke yang kita ni cinta kepada Nabi SAW.